Hello, what up guys? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Saya Syah daripada Batak Fitness. Kepakaran saya adalah membantu mereka yang rasa kurang keyakinan diri, yang rasa rendah diri dan rasa tersisih disebabkan berat badan yang berlebihan. Hari ini saya nak bercakap tentang satu topik yang telah diusulkan oleh salah seorang daripada student saya yang bernama Puan Marmi. Okey. Tapi sebelum tu saya nak tanya dekat sini, siapa yang ada dekat sini ni boleh tak komen sikit siapa yang ada dekat sini? Right. Uish, ada bunyi kat sini. Okay. So, saya nak bercakap tentang satu topik berkenaan dengan cara untuk kita mengawal penyakit melalui pemakanan yang betul. Sebenarnya kalau kita perasan kita punya masalah kebanyakan daripada kita adalah sebabkan kebanyakan masalah datangnya daripada perut. Okey, kebanyakan masalah penyakit datangnya daripada perut. So apabila kita tidak makan dengan cara yang betul ataupun kita makan entah apa-apa, pastinya ia akan mengganggu kita punya kesihatan. Right, dia akan mengganggu kesihatan kita dalam keadaan kita sedar atau tidak sedar. Jadi apa yang kita cuba nak sampaikan kat sini adalah macam manakah cara kita boleh mengawal penyakit-penyakit kita supaya kita akan jadi lebih sihat. So terima kasih kepada yang baru join live saya ni. Kalau boleh tak komen you all ni daripada mana dan sebagainya, sebab saya nak tahu juga you all ni daripada mana, tengah buat apa, dah makan ke belum, semua benda tu kan. Right, so berkenaan dengan penyakit dan pemakanan. Okey. Saya nak tanya kat sini, boleh tak komen penyakit apa yang rasanya berkaitan rapat dengan masalah kita? Saya boleh bagi tahu dekat you all beberapa jenis penyakit. Penyakit dia contohnya macam darah tinggi. Right, ada mereka di kalangan kita yang ada penyakit darah tinggi dan apa yang kita buat kadang-kadang kita tidak pasti sebenarnya. Adakah apa yang kita makan tu boleh ke tidak untuk kita makan? Kenapa sebenarnya darah tinggi, penyakit kencing manis, penyakit high kolesterol, penyakit apa lagi? Macam-macam penyakit gastrik pun datangnya daripada pemakanan juga. Saya nak ucapkan terima kasih kepada Puan Marmi, Puan Kak Mar, Puan Mar Bakti sebabkan memberi saya idea tentang topik ni. Hai Puan Sanisa Saini, apa khabar? Okay, so siapa yang dah ready untuk saya explain tentang pemakanan yang betul ataupun cara kita nak uruskan pemakanan kita supaya apa yang kita makan ni ianya akan memberi kita rasa kesihatan lebih, contohnya. Alright, sebagai contoh, saya nak bercakap siapa dekat sini yang kenal sesiapa yang ada masalah ataupun masalah darah tinggi. Siapa dekat sini yang kenal sesiapa yang ada masalah darah tinggi, boleh tak bagi saya love? Sebab saya nak explain apakah jenis pemakanan yang sesuai yang boleh dimakan supaya kita dapat menurunkan bacaan tekanan darah kita. Hai Puan Siti Aisyah, apa khabar? Okay, Puan Siti Aisyah tidak dapat bersama dengan kita tadi masa Zoom, masa online class. Tapi tidak mengapa, kita ada record dan saya dah postkan dekat dalam kita punya Facebook group learning lesson nombor 1 kita. Right? So, siapa sini yang kenal sesiapa yang ada masalah darah tinggi? Saya dah border coach, kena jaga-jaga. Okay. Alright. Kalau katakan ada rasa kenal sesiapa, boleh tak bagi saya love? Sebab saya nak explain. Ada beberapa yang kenal mereka yang ada masalah darah tinggi ni. Contohnya Puan Mar Bakti, Kak Zahara, Puan Sanisa Saini, Siti Aisyah, Kak Kamaziah, siapa lagi tu? Acik Fida. Alright. So, tak mengapa. So, apakah sebenarnya makanan yang sesuai untuk mereka? Semua family ada darah tinggi. Okey. Arwah ayah saya ada darah tinggi juga. So, tapi masa tu saya tak tahu pasal benda ni, jadi dia jadi macam kenapa aku tak dapat nak tolong bapa aku ni. So macam itulah rasa dia. So
apa yang saya nak buat dekat sini adalah antara makanan yang sesuai untuk mereka yang ada darah tinggi ni adalah of course dengan mengurangkan pengambilan kalori daripada lemak, especially lemak tepu ni. Okay, dalam makanan kita ada banyak jenis lemak. Kita ada lemak tepu. Adik ipar saya semua ada darah tinggi. Okay, that's good. Okay, kalau katakan macam tu, saya bukan kata bagus-bagus, maksudnya macam ada respon dari segi mereka yang ada sesuatu dengan apa yang saya nak sampaikan. So mereka yang ada darah tinggi ni dengar sini baik-baik, cuba kurangkan pengambilan kalori yang datangnya daripada lemak. Kalau nak ambil makanan yang ada lemak boleh, tapi ambil kita ada lemak baik dan lemak jahat. Lemak baik tu ada contoh-contoh dia, lemak jahat pun ada contoh-contohnya. So cuba cari lemak-lemak baik. Lemak-lemak baik ni contohnya macam daripada olive oil, minyak zaitun, minyak kelapa, kan. Cuba ambil daripada daripada pemakanan macam tu. Contohnya macam tu lah. Ataupun nak ambil makanan, cuba juga ambil makanan yang ada high omega 3. High omega 3 sebab omega 3 membantu kita mengurangkan tekanan darah kita juga. Kalau perasan lah kan, kita ada satu brand susu daripada Nespresso ke Dutch Lady, entah, saya pun tak pasti. Dia ada satu brand tu, nama dia brand omega 3 punya susu. Kan, omega 3 punya susu. Ia adalah sejenis susu yang mengandungi kandungan omega 3 yang tinggi. Sebenarnya omega 3 tu betul baik untuk jantung sebenarnya. Tetapi kenapa kita nak buatkan dalam bentuk susu? Sebabkan omega 3 tu sendiri sebenarnya rasa dia tak sedap pun. Macam telur ada omega 3. Tapi of course terlalu ambil banyak sangat telur yang ada omega 3 pun tak bagus juga. Jadi apakah sebenarnya makanan-makanan yang sesuai untuk mereka yang ada masalah jantung, darah tinggi lah. So salah satu cara omega 3, cari makanan-makanan yang ada omega 3. Alright, contohnya macam apa tau? Saya bagi contoh, antaranya adalah ikan salmon, sardin, walnut, minyak kelapa, minyak zaitun. Alright, so apa lagi yang ada ni yang ada omega 3. Cik sebelum bersara paling rendah 140, sekarang 130/80 tinggi. Alhamdulillah. Cik dah makin sihat. Okey, antara makanan yang ada high omega 3 adalah seperti whole food. Jangan ambil makanan fast food. Itu untuk mereka yang ada masalah darah tinggi, dilarang sama sekali untuk mengambil fast food. Alright, selain daripada itu juga minum air yang cukup, makan dalam buah yang banyak. Cuba elakkan daripada mengambil trans fat. Apakah itu trans fat? Okay, trans fat itu sejenis fat. Macam saya sebut tadi, kita ada jenis fat yang baik, fat yang tak baik. Fat yang baik itu macam saya sebutkan tadi, minyak kelapa lah, minyak zaitun lah, salmon lah, macam-macam lagi. Ada juga minyak yang tak baik macam minyak masak. Kebanyakan minyak masak mempunyai kandungan lemak tepu yang sangat tinggi. So bila dia mengandungi lemak tepu yang sangat tinggi, apa yang berlaku? Badan kita terpaksa pam darah dengan lebih kuat. Kenapa? Dia berkait rapat pula dengan satu lagi penyakit dinamakan sebagai kolesterol. Kolesterol yang tinggi. Alright. So saya masuk penyakit yang kedua pula, which is kolesterol. Okay, kolesterol. Siapa sini kenal sesiapa yang lain yang ada masalah kolesterol? Boleh tak komen yang kenal sesiapa yang ada masalah kolesterol ni? Kan? Saya harap tak ada yang siapa lah. Tapi so far yang saya perasan, mereka yang ada masalah kolesterol ni kemungkinan besar akan ada penyakit jantung juga. Kemungkinan besar. Mak saya. So apa yang berlaku adalah bila dia kolesterol dia tinggi, dia punya saluran darah dia makin sempit. So bila saluran darah dia makin sempit, so jantung dia terpaksa pump dengan lebih laju lagi macam biasa. So bila jantung dia terpaksa pump lebih laju daripada biasa, jantung kita akan bekerja lebih keras daripada yang sepatutnya. Walau bagaimanapun, mereka yang mempunyai tubuh badan yang kecil, jantung tak perlu nak pump beria-ria sangat.
tapi still dia kena pump lebih kuat daripada sebelum ni. So mereka yang mempunyai badan yang lebih besar, okay, badan yang lebih besar dan ada kolesterol pula, dan senang dia nak kena masalah jantung. Dok tak bagi ubat sebab dia suruh suggest diet. Okay, macam mana saya punya suggestion? Mereka yang ada masalah kolesterol ni juga, dia pun berkait rapat juga dengan makanan yang saya suggestkan untuk mereka yang ada penyakit jantung ni. Jantung ni macam seolah-olah macam enjin you. Bila you bergerak dengan terlalu kerap, terlalu kuat, jantung kita ni ataupun enjin kita akan jadi lemah. Macam mana, apakah punca asal dia? Salah satu punca dia adalah kolesterol yang tinggi. Sebabkan darah yang nak lalu dekat saluran darah kita makin sempit, dan bila sempit, dia terpaksa bekerja lebih tinggi. So jawapan kita tentang macam manakah cara untuk kita memperbaiki sistem saluran darah dekat badan kita adalah dengan mengurangkan kolesterol. Omega 3 itulah salah satu solution. Salah satu solution macam mana untuk mengurangkan kolesterol dalam badan. Right? Contohnya macam antara makanan-makanan yang sesuai untuk mereka yang ada high kolesterol, macam avocado. Avocado mempunyai kandungan lemak yang baik. Kacang pun mengandungi lemak yang baik. Fatty fish ataupun ikan macam ikan salmon, ikan sardin, ikan apa tu? Ikan apa lagi ikan tuna mengandungi lemak yang baik, lemak yang tinggi. Jangan ambil haiwan darat macam ayam, lemak ayam jangan makan kan. So lemak lembu jangan makan sangat. Tapi ikan ada lemak, ikan punya lemak adalah yang baik. Macam salmon punya lemak baik. Right, itulah yang terbaik. Whole grain macam oats, macam barley. Gout nanti kita sebut tentang gout pula. Cuba juga makan garlic ataupun bawang putih pun katanya bagus untuk kolesterol juga. So bila kita dapat menurunkan paras kolesterol kita, insya-Allah tekanan darah kita pun akan, tekanan kita punya blood pressure pun akan start turun juga. Sebabkan dia berkaitan. So that's why saya strongly suggest kepada most of my student untuk mengambil ni superfood ni, sebab dia mengandungi omega 3 yang sangat tinggi. Omega 3 sangat tinggi, fiber dia pun sangat tinggi, dan protein dia pun sangat tinggi juga. So dia baik untuk mereka yang ada masalah jantung, kolesterol. Maksudnya jantung tu tekanan darah lah, tekanan darah tinggi, kolesterol yang tinggi dan sebagainya. Ini adalah salah satu benda yang saya boleh suggestkan kepada mereka. Alright, so gout pula. Tadi saya nak cakap pasal kecil manis, tapi saya nak cakap pasal pasal kita nak cakap pasal gout sebabkan ada request daripada puan Karibah. Alright, so saya harap siapa sini dah faham tentang makanan untuk darah tinggi dan kolesterol. Saya dah cover dua masalah dah. Saya dah cover dua masalah. Masalah pertama, masalah mereka yang ada tekanan darah. Yang kedua, kita ada cakap juga tentang masalah yang ada darah tinggi. Right? So, kalau katakan mereka yang ada masalah darah tinggi ataupun high kolesterol, cuba avoid makanan yang berminyak juga. Makanan yang berminyak, sebab makanan yang berminyak tu dia mengandungi lemak yang sangat tinggi. Minyak mengandungi lemak yang sangat tinggi. Apa tu dalam paket tu? Okey, nanti saya akan bagi tahu kejap lagi. Alright. Apa tu dalam paket? Okey, nanti saya akan cover. Ini adalah nama dia superfood. Superfood adalah sejenis makanan superfood lah kan, yang boleh bantu kita menurunkan dia mengandungi fiber yang sangat tinggi. Bila mengandungi fiber yang sangat tinggi, dia akan memudahkan student saya untuk berdiet. Kenapa? Sebab bila student saya senang dapat kawal rasa lapar mereka, so mereka akan lebih mudah menurunkan berat badan. Betul ke betul? So sebabkan kandungan fiber dia sangat gila tinggi dan kandungan omega 3 pun sangat tinggi, dan omega 3 ni sebenarnya dia akan membantu kita dapat menurunkan paras kolesterol kita. So itulah sebenarnya dia akan membantu kita menurunkan kita punya tekanan darah. Alhamdulillah. Alright. Seterusnya tentang gout. Tapi sebelum tu izinkan saya memperkenalkan diri saya lagi sekali. Nama saya Isyah daripada Batai Fitness, dan kepakaran saya ialah membantu mereka yang ada masalah kurang keyakinan diri, rasa rendah diri dan rasa tersisih disebabkan berat badan yang berlebihan.
saya telah membantu mereka yang saya telah bantu seramai lebih daripada 200 orang dah menurunkan berat badan mereka sebanyak 2 ke 3 kilo dalam masa 7 hari sahaja. Dan saya nak menjadikan student-student saya sebagai next project untuk membantu mereka menurunkan sebanyak 2 ke 3 kilo. Saya baru sahaja interview Puan Sanisa, dia dapat banyak jugalah result-result yang best. But anyway, untuk gout pula. Untuk gout, siapa yang sini kenal mereka yang ada masalah gout? Kalau katakan kenal mereka yang ada masalah gout, boleh tak like sikit? Itu berapa ramai agaknya daripada kita yang ada masalah ni. Right. So antara benda yang mereka yang patut makan, okay? Patut makan. Oh, terbaik tu coach masuk superfood tu untuk, ya betul, untuk diet juga, betul. Okay, food, makanan yang kita patut makan ketika sekiranya ada masalah dengan gout tu, antaranya adalah cuba minum ataupun cuba ambil produk-produk tenusu yang rendah lemak, macam yogurt, macam cheese. Margarin pun tinggi tepu juga ke? Itu saya tak pasti sebab lain margarin lain. Sebab margarin ni ada banyak jenis. Ada jenis yang lemak okey, ada yang lemak tak okey. So kena tengok lemak apa. Alright. Okay, nanti akak share pic. Okay, saya tak sabar-sabar nak tengok pic. Alright. Hai, saya nak siapa komen. Hai, Muhammad Al-Amirul Ibnu Az-Zahari. Puan Dahlia Haji Bangsawan. Maaf, saya tak dengar yang kedua tadi. Yang pertama tadi saya cover tentang kolesterol. Yang pertama darah tinggi, yang kedua kolesterol. Now yang ketiga kita bercakap tentang gout. Apakah makanan-makanan yang kita patut makan? Sebabkan bila kita makan makanan yang saya sebutkan ni, dia akan menurunkan paras asid urik di dalam badan kita supaya gout tu akan berkurangan. Antaranya adalah makan seperti olive oil ataupun avocado, kan? Dia mengandungi omega 3 yang tinggi juga, omega 3 lagi kan. So itu berkaitan dengan omega 3. So semua sayur-sayur, kalau katakan tak makan sayur rugi gila, sebabkan sayur ada banyak juga dia punya nutrien-nutrien yang kita boleh gunakan supaya kita rasa apa tu, dapat meningkatkanlah tahap nutrien kita, dapat meningkatkan vitamin dekat dalam badan kita yang kita selalu sangat kurang tu. Kemudian kita boleh makan juga buah-buahan yang ada high fiber. Contohnya macam berries kan, ataupun buah-buah macam oren. Pastikan juga buah tu dia kurang kandungan gula dia. Kurang kandungan gula tu macam itulah saya sebut berries ataupun oren. Dan juga cuba makan whole grain, macam whole grain tu macam oats ke, macam brown rice pun boleh kan. Macam itulah benda-benda yang berkaitan dengan whole grain. Next is ke kacang. Ke kacang pun mengandungi lemak yang bagus juga. Minum air yang cukup. Lepas tu makan daging boleh, tapi cuba buang lemak dia. Kalau katakan makan daging, ambil bahagian batang pinang. Kalau ayam, ambil bahagian chicken breast. Sebab kalau katakan ada lemak, buang lemak tu. Sebabkan lemak tu dia akan menyusahkan badan kita untuk proses, dan dia akan menjadikan badan kita susah untuk turunkan berat badan. Right? Itu adalah gout. Antaranya juga gout ni saya akan suggest juga mereka yang ada masalah gout ni untuk dia ambil vitamin C. Ambil vitamin C ni dalam, sekejap saya tengok je Saya selalu refer buku ni bila saya nak suggest orang ambil vitamin C ke apa-apa semua kan. Vitamin C untuk mereka sebaik-baiknya ambil sekurang-kurangnya dalam 500 ke 1000 mg sehari. Kenapa ada orang gout tak boleh makan kacang tanah? Kacang tanah tu mungkin sebab digoreng kot. Saya pun tak pasti. Tak pasti. Tapi so far dia kata boleh makan kacang. Katanya. Tapi boleh refer pada doktor untuk kepastian.
Right, saya refer ni pun berdasarkan doktor yang suggest benda ni juga. Kacang merah, kacang tanah orang gout tak boleh makan kan? Kenapa ya? Kacang merah, kacang tanah orang kata tak. Itu saya tak pasti. Saya bukan doktor, saya hanya menyampaikan message berkaitan dengan penyakit-penyakit itu. Tapi sekiranya you all, kalau katakan saya boleh letak soalan tu ke dalam saya punya queue list. So kepada mereka yang mungkin bertanya soalan yang sama macam Puan Bakti, Puan Fatty Cat Farish. Uish, nama macam nama artis lah. Okay, nanti kalau katakan belum lagi bersama dalam Facebook page IK, like Facebook page IK. Alright, follow Facebook page IK sebab insya-Allah saya akan dapatkan kepastian untuk soalan tu pasal kacang tanah dan gout. Kenapa kacang tanah dan gout tu tak okey? Terima kasih sebabkan raise benda ni, sebab insya-Allah saya akan cerita pasal benda ni lagi. Okey? Siapa rasa topik ni menarik? Siapa rasa topik ni menarik boleh tak bagi saya love? Sebab saya tahu berapa ramai orang yang suka topik ni, berapa ramai orang macam bosan nama mak ni cerita pasal benda yang sama kan. Siapa rasa benda macam tu? Siapa rasa topik ni menarik untuk dia jadikan sebagai rujukan, sumber rujukan? Kalau katakan rasanya menarik, boleh tak bagi saya like ke love ke? Saya tengok berapa ramai agak sini. Macam Puan Sanisa, dia kata amalkan nenas sebab dulu pernah ada gout tangan, sekarang dah lama dah tak ada. Okay, alhamdulillah, mungkin nenas juga salah satunya juga. Nenas seperti mana saya sebutkan tadi, dia adalah makanan bersitrus tinggi tadi yang ada kurang gula. So boleh juga jadikan itu sebagai salah satu daripada amalan kita juga untuk mengurangkan uric acid dalam badan. InsyaAllah kalau katakan ada benda yang saya tak pasti, saya akan cakap saya tak pasti dan saya akan dapatkan jawapan tu insya-Allah dalam live saya seterusnya. Okey, saya bukanlah pakar dalam bidang penyakit ni, tapi insya-Allah daripada pemakanan kita tu kita akan dapat avoid penyakit-penyakit yang tertentu supaya jadi lebih sihatlah. Alright. Seterusnya, penyakit seterusnya. Nampak gayanya gout tu macam ada sikit pending kan? Tak apa, insya-Allah saya akan dapatkan jawapan tentang gout tu lagi. Right? Next adalah apa? Next adalah 7 ayah saya diminum. Alhamdulillah. Maksudnya betul lah tu. Nenas pun salah satu daripada kita punya amalan yang patut kita ambil jugalah. Apa ni nama dia? Nenas. Kepada mereka yang sakit gout. Okay, now apa lagi? Apa lagi penyakit kencing manis? Boleh tak saya cakap pasal kencing manis sekarang? Siapa yang dah ready untuk saya bercakap tentang kencing manis, boleh tak bagi saya like? Berapa ramai yang dah ready untuk saya bercakap tentang kencing manis pula? Kencing manis ni adalah sejenis penyakit yang disebabkan ada 2 sebab. Terima kasih kepada Puan Aisyah, Siti Aisyah. Kencing manis dia berpunca pertamanya daripada sama ada secara bila lahir-lahir memang dah ada keturunan lah kan, bukan keturunan tapi maksudnya macam lahir-lahir dia memang dah ada masalah, pankreas dia bermasalah. Jadi nak dipendekkan cerita, dia tak dapat nak produce hormon insulin dengan betul. So itulah akan menjadikan seseorang itu ada masalah kencing manis. So itu namanya diabetes type 1. Tak ramai yang saya kenal ada diabetes type 1. So far dalam 500 orang yang pernah kontak saya untuk saya bantu mereka turunkan berat badan, mereka yang ada diabetes type 1 saya rasa baru seorang. Baru seorang. Sebab kebanyakannya datang daripada type 2. Kenapakah type 2? Okay, type 1 kalau katakan nak dipermudahkan, type 1 adalah sejenis penyakit kencing manis yang datangnya daripada internal, punca sebab internal kita. Sekarang tahap gula akak di bawah 6. Dulu berapa kak? Dulu berapa Kak Sanisa? Sekarang 6, dulu berapa? Tak apa. Nanti kita tengok Puan Sanisa saya ni punya komen. Alright. So, apa tadi? Okay, yang kedua adalah masalah dengan type 2 ni datang daripada eksternal sebabkan dia banyak makan makanan yang ada kandungan glukos yang sangat tinggi. Kandungan gula lah. So dalam nasi pun ada gula, dalam
dalam minuman air manis pun of course ada gula. So bila concentration, bila kepekatan gula dalam darah tu tinggi, jadi insulin pun kena cepat pick up, kena akan keluar insulin kita. Tapi kalau insulin kita lambat pick up, so dia takkan dapat cover gula yang banyak ada dalam darah tu dan ditukarkan kepada tenaga ataupun dimetabolismakan dia sebagai tenaga. So insulin kita kena cekap. Situasi yang mana diabetes type 2 ni ada masalah tu adalah dia punya insulin dia jadi tidak cekap sebabkan selalu sangat jadi keluar. Alright, so apa yang berlaku kepada mereka yang ada masalah kencing manis ni adalah, kalau perasan saya ada bagi kepada student-student saya kan, sebab mereka dah lebih familiar tentang benda ni, saya akan bagi satu table, protein berapa gram, fat berapa gram, karbohidrat berapa gram, kan? Alhamdulillah. So untuk yang mereka yang ada masalah kencing manis ni, saya akan suruh dia kurangkan pengambilan karbohidrat dan lebihkan pengambilan fat yang baik, lemak yang baik. Lemak yang baik tu ada banyak sebenarnya. Antaranya macam cheese pun baik juga sebenarnya. Satu lagi avocado dan sebagainya, macam-macam lah. Macam-macam fat kita boleh google apakah makanan yang ada fat, lemak yang baik, yang tinggi. Contohnya macam ikan salmon pun dia juga. Mungkin masa remaja kot rajin minum air gas. Tak apa. Jangan risau. Benda ni jangan risau bila sesiapa, macam student saya, salah seorang student saya nama dia Puan Lizawati. Dia pun ada kencing manis. Dulu sebelum dengan saya, bacaan gula di dalam darah dia lebih daripada 8. Lebih daripada, nak kat 10 kot rasanya kalau tak salah saya, dia beritahu kat saya. Tapi lepas dah 2 minggu, 3 minggu dengan saya, bacaan dia turun daripada 8 ke atas tu kepada 5.9. Macam tu lah, 5.9 kot tak salah saya. Dah nak normal dah. Alhamdulillah. So, Puan Sanisah pun turun. Dia daripada, saya nampak 5.3. Selepas 3 hari join VIP turun 5.3. Alhamdulillah. So lepas 3 hari turun 5.3. Alhamdulillah. Ni saya syok ni. So memang sebenarnya cara yang saya tunjukkan tu, saya akan bagi dia beberapa benda makanan supaya bacaan gula di dalam darah dia akan turun dengan cepat. Macam Puan Lizawati daripada lebih daripada 8 turun sampai 5.9 dalam masa 2-3 minggu macam tu. Okey, Alhamdulillah. Macam mana dia kena kurangkan pengambilan karbohidrat dan lebihkan pengambilan lemak yang baik, dan protein dia pun kena cukup. So saya pun akan suggest dia ambil beberapa benda. Antara benda tu adalah inilah superfood tadi. Sebab superfood ni kan saya cakap dia omega 3. Omega 3 ni lemak adalah salah satu kandungan lemak yang baik itu mostly ada omega 3. Macam telur, salmon ada omega 3. So kebanyakan lemak-lemak yang baik adalah dia mempunyai omega 3 yang tinggi. So inilah mempunyai omega 3 yang tinggi. So ianya really akan membantu patient mereka yang ada masalah kencing manis ni akan jadi lebih mudah menurunkan bacaan gula di dalam darah dia sebenar-benarnya. Kan? So itu adalah salah satu rahsia saya lah yang saya share kat sini. Saya rasa bukan rahsia lah, saya rasa ini bukan rahsia. Ni sepatutnya saya kena bagi tahu sebab saya tak nak rasa berdosa sekiranya mereka yang ada masalah macam ni kan. Jadi kalau saya tak share, saya rasa macam tak bagus. Kan? Betul tak saya cakap? So saya dah cover tadi bahagian kolesterol, darah tinggi, gout saya masih tak apa nak clear sangat. Sebabkan ada yang saya sebut tadi, macam saya ada cakap pasal kacang tadi kot. Tapi kacang tak boleh kan? Tu saya tak pasti. Saya kena refer balik pada doktor. Dan macam Puan Sanisa saya ni dengan Puan siapa tadi yang confirmkan tadi? Puan Fatty. Nak panggil apa Puan Fatty kat Faris ni? Bunyi macam Fatty lah. Right? So dia kata minum air nanas tu bagus, dan which is bagus lah minum air nanas tu. Kalau mereka yang dapat settlekan masalah gout tu, dapat sepaket berapa tu superfood, okey, sepaket harga berapa tu, saya suggest Puan untuk contact nombor telefon yang saya akan letak kat pin komen ni. Senang cerita sebab saya Puan boleh contact nombor telefon yang saya pinkan komen tu. Nanti dah pin dah. Right, settle. So contact kat situ lah. Right. Dan yang penyakit yang keempat, pertama tadi kencing darah tinggi, kedua kolesterol, ketiga tadi gout, keempat tadi tu adalah kencing manis.
Yang kelima penyakit apa yang kita nak bercakap ni? Saya nak cakap tentang penyakit gastrik, boleh tak? Siapa sini yang kenal sesiapa yang ada penyakit gastrik? Penyakit gastrik, macam mana penyakit gastrik ni boleh berlaku sebabkan dia kurang makan. Bila dia kurang makan, jus gaster yang panggil. Jus gaster. Dekat dalam perut kita dah ada satu cecair gaster, nama dia. Dia akan menjadikan so apa tu nama dia? Jus gaster ni sebenarnya dia adalah sejenis asid. That's why mereka yang ada masalah gastrik ni, dia ada sebabkan jus gaster tu. That's why so nama penyakit gastrik. So kandungan asid di dalam perut dia terlalu tinggi. So cara yang terbaik adalah dengan cara jangan makan makanan yang berasid. Cuba mengalkalikan kandungan asid dalam badan dia. So saya tengok kat sini apakah makanan-makanan untuk gastrik. Gastrik ada banyak jenis. Cuba makan makanan yang ada high fiber macam apple, oatmeal kan. High fiber lah, macam brokoli pun ada high fiber juga. Saya tidak suggest mereka untuk ambil superfood ni sebabkan dia tidak membantu kepada mereka yang ada penyakit gastrik. Macam Puan Ika beritahu dah nak habis satu bungkus belum nampak ada penurunan lagi. Tak apa. Teruskan lagi usaha Puan. Sebab omega 3 ni, superfood ni bukanlah ubat. Okay, saya patah balik kejap sebelum cerita pasal gastrik. Saya nak cakap tentang penyakit ataupun tentang nak turunkan berat badan. Bukan ini solution dia sebenarnya. To be honest, ini bukan solution dia. Ini adalah membantu kita untuk mempercepatkan proses. Solution utama dia adalah menjaga makanan yang betul. Sekiranya you all ambil benda ni tapi tak jaga makan, percayalah cakap saya, korang takkan kurus juga. Ataupun korang pastinya tidak akan menyelesaikan masalah-masalah yang ada juga. Ini bukan ubat, ini bukan solution. Ini adalah suplemen, makanan tambahan untuk mempercepatkan masalah kita. Contohnya macam saya ada suggest kepada certain student saya untuk ambil probiotik. Okay? Untuk ambil probiotik. Apakah tu probiotik? Probiotik ni adalah sejenis suplemen untuk membantu kita menyingkirkan benda-benda toksin dekat dalam badan kita. Nanti saya refer balik Puan Fatty Cat Farish. Alright. Apa tadi? Kalau katakan saya suruh dia ambil probiotik tapi dia tidak makan dengan betul, percayalah cakap saya, mereka tidak akan dapat turunkan berat badan. Percayalah cakap saya. Probiotik bukanlah solution utama dia. Solution utama dia adalah menjaga makanan, dan probiotik akan membantu mereka menurunkan dia punya penyakit-penyakit yang tertentu. Sama juga macam kencing manis. Ini bukanlah solution. Kalau katakan minum satu paket ni pun belum tentu lagi dapat turunkan berat badan, belum tentu dapat turunkan dia punya bacaan gula sekiranya kita tidak menjaga benda-benda sampingan yang lain, tak menjaga makanan kita. Macam mungkin macam nasi kita perlu ambil sikit tapi kita ambil banyak. Contoh sebab nasi adalah mempunyai kandungan gula yang agak tinggi juga bila kita makan. Dia punya, kena tengok pula dia punya glycemic index lah. Faham tak? Tengok dia punya glucose punya level lah pada setiap makan kita ambil. Point dia adalah bukannya kita tengok makanan apa yang sesuai, makanan apa yang tak sesuai. Makanan yang sesuai untuk diri kita atau tidak, kita kena refer, kita kena tengok. Okay? Saya menjawab soalan Puan. Okay, kalau gastrik tak boleh makan roti ya coach, saya tak pasti. Tak apa Puan Iken, sekiranya Puan Iken nak tahu lebih lanjut lagi, sebabkan Puan Iken ada dengan saya kan, dalam circle kita boleh berbincang di belakang supaya Puan Iken punya masalah ni akan dapat diselesaikan. Macam student-student saya yang lain, macam Puan Izawati, macam Puan Sanisa Sani pun dia bagi tahu juga tentang dia punya bacaan gula dalam darah dia. InsyaAllah setiap masalah akan ada solution dia. Cumanya mungkin saya kena kenal pasti dulu apakah sebenarnya punca masalah utama dia. Right, so berbalik semula tentang gastrik. Dia sepatutnya juga selain daripada kena makan makanan yang ada high fiber macam apple, oatmeal, brokoli, apa lagi, carrots lah dan sebagainya, dia juga kena ambil makanan yang mengandungi lemak yang rendah. Okay, lemak yang rendah.
Okay. Superfood, dia ada lemak yang, dia bukan lemak lah, dia mengandungi omega 3 yang tinggi. Omega 3 ni macam saya sebutkan tadi, dia di lemak-lemak yang baik mengandungi omega 3. So superfood tidak sesuai bagi mereka yang ada masalah gastrik. So saya kena letak ke tepi. Jangan nak beli kalau katakan mereka yang ada gastrik. Jangan, bahaya. So kena elakkan ambil makanan yang ada lemak yang tinggi. Lepas tu pula kena ambil makanan yang mengandungi asid yang rendah dan mengandungi alkali yang tinggi. Contohnya macam sayur-sayuran. Kena ambil sayur-sayuran dengan banyak. Alright? Dan juga jangan sesekali minum air berkarbonat. Sebabkan air yang berkarbonat ada gas. Gas tu mengandungi asid. Okay? Jangan juga minum kopi. Sebabkan kopi tu akan merangsangkan keradangan perut juga. Dan juga macam saya sebut tadi, probiotik. Boleh ambil probiotik. Ada banyak jenis probiotik kat luar sana. Sedang cerita beli suplemen probiotik terus. Sedang cerita. Gastrik tak boleh minum susu, nanti makin parah. Ya, okay. Thank you. Produk susu tak boleh. Lemon boleh. Lemon pun tak boleh. Lemon pun tidak boleh kepada mereka yang ada masalah gastrik. Tidak saja sebabkan lemon mengandungi asid yang agak tinggi juga. So bila dia campur asid dengan asid, dia jadi lebih asid. So kebabum lah. Kebabum. So kena ambil makanan-makanan yang saya sebutkan tadi, yang ada fiber yang tinggi, mengandungi lemak yang rendah. Okey. Lepas tu pula makanan yang mengandungi asid yang rendah dan alkali yang tinggi macam sayur-sayuran. Ambil sayur ni, cuba ambil sayur yang warna hijau yang sangat pekat. Macam brokoli tu, macam spinach. Itu bagus. Dan elakkan minum air yang berkarbonat, elakkan minum kopi, makan probiotik, especially bagi mereka yang ada masalah gastrik lah. Alright. Antara benda yang terlalu kena avoid, kena elakkan, antaranya cuba dengar untuk mereka ada gastrik, sebabkan gastrik ni dia macam agak restricted sikit tentang makanan. So dia kena elakkan daripada minum kopi, elakkan ambil makanan yang berasid macam tomato ataupun adalah buah-buahan yang lain macam lemon, limau. Benda-benda yang masam tu tak sesuai. Benda yang mengandungi asid sitrik yang agak asid sitrik lah, tinggi rendah tu letak belakang. Tapi jangan cuba elakkan mengambil minuman ataupun makanan yang berasid macam buah tadi tu, macam lemon, oren, mangga pun mungkin juga kan. Lagi tomato, cherry tomato ke tu. Even berries pun tidak digalakkan juga. Makanan-makanan yang berlemak tinggi, tak kisah lemak baik atau lemak tak baik. Makanan-makanan yang bergoreng pun cuba elakkan juga. Makanan yang pedas-pedas, spicy food, ataupun makanan-makanan yang kita kenal pasti tak boleh makan. Sebab bila kita makan, dia akan meningkatkan kita punya rasa tak apa sedap perut tu kan. So itu adalah benda yang kita kena pastikan untuk elakkan, dan kena makan lebih yang mana satu pula. Right? Lagi nak saya cakap pasal apa? Penyakit apa lagi? Saya nak ucapkan terima kasih lagi. Okey, saya nak bagi tahu sikit boleh tak? Topik ini diberi suggestion. Suggestion tu apa bahasa Melayu? Diberi cadangan oleh Puan Marbakti di dalam WhatsApp group nak kerosiat cepat. Dalam WhatsApp group tu kami ada satu circle. Kami akan share sesama sendiri dia punya progress masing-masing, gambar masing-masing, gambar before after, share win masing-masing. So kami kumpulkan mereka yang betul-betul positive minded sahajalah. So saya really appreciate group tu sebabkan mereka really membantu each other supaya dapat mencapai berat badan yang mereka inginkan. Contohnya macam tadi Puan Sanisa saya ni, dia bagi tahu apa dia punya bestnya win dia yang berlaku kan. Ada juga yang share tadi macam Kak Asmah. Ada tak Kak Asmah kat sini? Dia bagi tahu yang dia nak bagi saya gambar tapi tak dapat bergambar lagi kan. Alright. So ada lagi beberapa perkara yang saya rasa Kak Asmah dah bagi dah gambar dia. Kak Asmah dah bagi dah gambar dia, alhamdulillah. So itu yang saya nak sebenarnya, kita macam sama-sama membakar semangat masing-masing
supaya kita boleh mencapai bukan setakat berat badan yang kita nak, tapi kita boleh mencapai kesihatan yang lebih better. Macam Kak Asmah dia bagi tahu kat saya hari tu sebelum dia dengan saya dengan program yang saya buat ni, dia punya tekanan darah dia sangat gila tinggi. Lepas tu drop. Sangat gila tinggi tu memang gila tinggi lah, 200 lebih kata dia. Dan sekarang ni dia drop kepada 140. Alhamdulillah. So itu yang saya nak create satu environment, satu circle yang saling sama-sama memberi inspirasi kepada each other. Itulah sebenarnya purpose saya dalam WhatsApp group tu. Dan Puan Marbakti telah memberi suggestion kepada saya, coach boleh tak share penyakit dan makanan yang sesuai. So that's why saya buat live ni pasal ni, untuk memberi jawapan ataupun memberi sedikit ulasan berkenaan dengan inilah. Terima kasih lagi sekali pada Puan Marbakti. Alright, apa lagi penyakit saya nak cakap ni Kalau tak ada penyakit dah rasanya. Jangan tanya saya pasal penyakit coronavirus, saya pun tak tahulah ni. Kalau tahu saya dah lama dah selesai masalah yang ada sekarang ni. Okay, penyakit apa nak cakap lagi ni? Harganya penyakit apa nak cakap lagi? Okay. Jantung tadi dah cakap. Jantung tadi dah cakap. Penyakit darah tinggi, tekanan darah tu semua berkaitan dengan jantung. Low BP. Okay, low BP Siapa sini yang kenal mereka yang ada penyakit tekanan darah rendah pula? Okay. Siapa sini kenal mereka yang ada masalah darah rendah? Saya kenal. Adalah beberapa. Siapa nak tahu? Tak siapa nak tahu ni. Tak siapa nak tahu, saya beritahu pada WhatsApp seorang apa dia kena makan. Okay? Tak nak tahu saya beritahu lah. Okay, antara benda anak buah akak ada yang darah rendah. Okay. Antara benda yang dia kena buat adalah, kalau mereka yang ada tekanan darah rendah, ambil minum air dengan secukupnya, mengikut daripada dia punya saiz badan lah. Dalam 2 liter ke 3 liter tu normal range. Okay. Kemudian ambil makanan yang ada vitamin B12 yang tinggi. Kandungan B12 yang tinggi macam telur, macam daging dan sebagainya. So kalau katakan macam leceh, boleh je ambil vitamin B complex juga. And then ambil juga makanan yang ada tinggi folate dia, ataupun B5. Itu pun vitamin B juga. So boleh ambil vitamin B complex untuk cover vitamin B12 dengan B5 ni. Lepas tu pula kena ambil garam lebih sikit. Garam untuk mereka yang ada tekanan darah yang tinggi, mereka kena kurangkan pengambilan garam. Tapi mereka yang ada masalah tekanan darah rendah, kena ambil garam lebih sikit. Lebih sikit lah. Antara dia juga, ni wife saya kena dengar betul-betul. Antara benda yang boleh membantu seseorang itu meningkatkan tekanan darah dia juga adalah kafein. Macam saya sebutkan tadi, mereka yang ada masalah kolesterol, mereka yang ada masalah tekanan darah tinggi tu, dia tidak digalakkan untuk ambil kafein, kopi. Sebabkan dia akan meningkatkan lagi dia punya tekanan darah. Tapi untuk mereka yang ada tekanan darah rendah, of course kena ambil kopi. Yang wife saya tak suka ambil lah. Saya kena paksa dia ambil lepas ni. Right. Antara benda yang dia kena avoid, yang dia kena elakkan daripada ambil, sepertinya macam dia kena ambil makanan yang sikit, banyak kali. Makanan sikit. Bukan kena ambil makanan banyak sekali. Makan tu memang dia akan pening kepala. Dia bila dia makan, contohlah kan, macam kita ada lunch, breakfast, lunch, dinner kan. Kalau katakan breakfast tak ambil, lunch tu dia makan gila-gila punya banyak, lepas tu dinner dia tak makan, pada waktu lunch tu tekanan darah dia akan makin rendah lagi. So benda tu yang dia akan jadi tekanan darah dia juga. Right? Apa? Oh ya. Lupa lagi untuk mereka yang ada tekanan darah rendah, tidak digalakkan untuk ambil ini juga sebenarnya.
Dia tidak sesuai. Saya nak tunjuk sikit boleh tak? Ada gambar Kak Asmah, salah seorang student saya, boleh tak? Saya nak tunjuk gambar Kak Asmah. Dulu dia ada bagi gambar. Mana gambar dia bagi tadi? Kejap. Saya nak tunjuk satu gambar Kak Asmah yang dia ambil pagi tadi. Bukan kot. Bukan juga. Jap. Ada tadi pagi tadi bagi gambar. Kak Asmah dulu dia pakai baju saiz XXL ke apakah? Size L sekarang size M. Sekarang dah pakai saiz M dah sekarang. Dulu dia sekarang tengah ambil baju yang lama. Baju lama ni tu pakai. Ni nampak tak dia punya lebihan dia? Sekarang ni dia pakai baju ni dah. Baru nampak sikit kemudaan dia tu. Kemudaan dia tu kan. Dia kata inilah akak sekarang, jangan kecam akak tau. Baju ni nampak masih longgar. Seluar jeans semua tak boleh pakai. Coach Syah punya jampi lah ni. #bomoh kurus. Macam mana saya dipanggil sebagai bomoh kurus? Antara sebab-sebab dia adalah mereka dapat turunkan berat badan dalam keadaan mereka sendiri tak sedar. Aku dah kurus. Macam tu lah kan. So itulah point dia. Point dia macam mana dia ni. Alright. So ada tak lagi apa-apa penyakit yang you all nak saya highlightkan dekat sini? Ada tak apa-apa jenis penyakit yang mungkin you all rasa macam you all nak tahu ke? Sebab saya pada masa yang korang bertanya ni, of course saya akan mengecek juga buku saya. Buku saya kat sini kan. Alright, antara folate acid. Folate adalah vitamin apa? Folate adalah vitamin B. B5 kot. B9. Kalau perasan mereka yang ada tekanan darah yang rendah, B9, tekanan darah yang rendah, doktor akan bagi dia folic acid, vitamin B9. So vitamin B kompleks tu mengandungi semua jenis vitamin B. Antaranya adalah thiamine, riboflavin, niacin, pyridoxine, cobalamin, folate, biotin, pantothenic acid dan sebagainya lah. So dia semua mengandungi jenis-jenis vitamin B yang sangat bagus untuk menyelesaikan kebanyakan masalah-masalah metabolisme badan kita. So saya strongly suggest sekiranya you all maybe nak cuba cari suplemen yang mungkin sesuai dengan semua jenis penyakit, dan bolehlah try ambil B complex. Boleh try ambil B complex sebab dia akan membantu kepada metabolisme badan kita terhadap jenis-jenis makanan yang kita ambil. Dia akan membantu kita mempercepatkan metabolisme protein, mempercepatkan metabolisme karbohidrat, mempercepatkan metabolisme fat, lemak. Dan of course warna urine kita akan jadi warna kuning lain macam sikit. Alright, itu saya daripada saya. Saya nak cakap terima kasih lagi sekali kepada mereka, kepada Kak Mar dan semua sekali yang sedang menonton saya dalam Facebook Live ni. Memang setiap hari saya akan buat live dan malam nanti saya akan buat live lagi. Oh ya, lupa. Siapa sini ingat live saya minggu lepas saya cakap pasal apa? Siapa sini ingat live saya minggu lepas saya cakap pasal apa? Migraine saya nak tahu boleh? Migraine? Oh, migraine. Okay. Migraine Saya tak ready dengan migraine. Kejap, saya akan tengok jap. Alright, migraine antara makanan yang bagus untuk migraine. Migraine ni kalau saya buat satu sesi lain boleh tak? Boleh tak saya buat satu sesi lain? Puan Dahlia Haji Bangsawan, boleh tak bear with me? InsyaAllah kalau nak malam ni saya buat satu lagi live dan bercakap tentang migraine pula. Boleh tak? Okay. Boleh tak? Sebab saya pun kurang pasti. Saya kena refer dulu, saya kena baca-baca sikit dulu. saya kena refer pada doktor saya juga. Boleh tak Puan Dahlia? Okay. Boleh
Okey, terima kasih. Malam ni insya-Allah saya akan buat live pasal tu. Terima kasih kepada Puan Dahlia. Siapa ingat live saya minggu lepas? Live saya minggu lepas ada bercakap tentang mereka yang mendapatkan superfood daripada Batai Fitness akan layak memenangi sesuatu daripada kami. Cabutan bertuah lah kisah dia. Cabutan bertuah. Sama dengan Vertigo Coach. Vertigo boleh tanya kepada Acik Fidah. Acik Fidah nanti saya akan... Ada tak Acik Fidah kat sini? Tak apa. Nanti Puan Kamaziah dengan Acik Fidah berada dalam WhatsApp group Nak Kurus Sihat Cepat. Nanti kita akan melaga-lagakan you all. But anyway, minggu lepas saya ada buat satu lucky draw. Satu pertandingan. Kontes. Siapa sini yang suka kontes? Boleh tak tunjukkan sikit? Boleh tak tunjuk sikit kalau katakan you all suka kontes? Siapa yang suka kontes boleh tak komen suka kontes? Sebab saya nak cerita sesuatu sikit. Korang tu tak suka kontes je. Hari Ahad lepas saya ada buat satu announcement kepada mereka yang mendapatkan superfood daripada kami, dan setiap satu superfood nama mereka akan dimasukkan dekat dalam bekas ajaib ni. Alright, Puan Marbakti suka. Okey, alhamdulillah. So apa yang saya buat kepada mereka lah, setiap satu pembeli satu pack, nama mereka akan masuk. Kalau diorang beri 10 pack, dan 10 pack masuk dalam ni lah. Betul ke betul? So apa yang saya buat adalah mereka ada seramai berapa orang? 6, 7, 8, 9 orang yang telah mendapatkan superfood ni minggu lepas. Ada 9 orang dapat superfood, yang dah mendapatkan superfood ni minggu lepas. Ada yang tak dapat lagi sebab saya baru post tadi kan. So saya nak sebut sikit siapa yang bakal memenangi Elite X. Elite X ni adalah satu program yang mana kami menyediakan video-video tentang macam mana cara mereka dapat turunkan berat badan, dan apa yang diorang kena buat. Mereka hanya menonton video sahaja. Bila diorang menonton video sahaja, mereka dah nampak dah result tu. Macam Puan Sanisa Sani. Puan Sanisa Sani ada kita kat sini. Video apa tu? Video apa? Video-video tu adalah semua video-video yang berkaitan dengan nak turunkan berat badan. Dan saya explain secara technical terus. Bukannya saya cerita pasal benda yang secara overview. Tak. Saya cerita benda yang secara teknikal. Bila you all buat, insya-Allah korang akan dapat sesuatu kat situ. Percayalah cakap saya. So Puan Sanisa saya ni antara salah seorang daripada student Elite X saya, berjaya menurunkan berat badan dia 60 daripada 73 kepada 70, dan dia punya ukur lilit badan pun dah makin mengecil. Dia rasa makin ceria hanya dengan menonton video tu. Dan percayalah cakap saya, video-video itu tidak mengandungi sebarang benda-benda kelakar langsung untuk dia rasa ceria sebenarnya. Tapi macam saya cakap tadi, pemakanan yang betul dengan ajaran yang betul, insya-Allah dia akan mengubah banyak benda, terutamanya dari sudut kesihatan dia, dari sudut rupa bentuk dia, dan dari sudut dia punya mood dia. So itu adalah antara progres-progres yang kita boleh kenal pasti daripada mereka yang dah dapat menggunakan diet yang betul. So sekarang ni saya nak buat cabutan bertuah lah kan kepada mereka yang telah mendapatkan superfood kami ni. Dan siapa, saya akan sebut satu nama sahaja. Mereka yang menang, mereka akan dapat Elite X ni secara percuma selama 30 hari. Macam best tak? Best ke tak best? So mereka yang pemenang yang dapat superfood, dapat hadiah Elite X ni, dia akan dapat berada dekat dalam satu Facebook group yang bernama Black Magic Mentoring. Kenapa nama dia Black Magic? Sebab itulah kenapa saya dipanggil sebagai Bobo Kurus. Okey, siapa yang dah ready untuk saya sebutkan nama mereka yang menang cabutan bertuah ini? Siapa yang dah ready boleh tak bagi saya love? Berapa ramai agaknya yang ready untuk saya sebutkan nama pemenang ini?
Saya nampak Puan Marbakti ada love. Saya nampak Puan Siti Aisyah ada love. Siapa lagi yang dah ready, boleh tak bagi saya love, sebab saya nak sebut nama dia sekarang. Saya pula risau. Okay. Teng-teng. Siapa dah ready Saya nak baca satu nama je. Nama dia adalah Kak Zahara. Kak Zahara. Kak Zahara. Tahniah Kak Zahara. Kak Zahara nanti boleh contact dekat nombor telefon dekat bawah tu. Alright, boleh contact dekat nombor telefon dekat bawah tu untuk claim Elite X. Kak Zahara tadi saya nampak dia komen tadi. Kak Zahara ada komen ni. Suka. Okay. So Kak Zahara Mamat nama Facebook dia. Bolehlah contact dekat nombor telefon yang saya letak kat situ untuk claim Kak Zahara punya Elite X package selama 30 hari. Alright. So, terima kasih banyak sebab bersama dengan saya. Saya doakan anda sihat dan berjaya. Jangan keluar rumah, stay kat rumah, diam-diam. Okay. Saya harap korang semua sihat walafiat. Kita akan jumpa lagi malam ni dan saya akan study betul-betul pasal migraine tadi dengan pasal gout. Pasal gout. Boleh Saya akan study pasal gout dengan study pasal migraine dan saya akan explain malam ni nanti. Boleh ke boleh? Alright, terima kasih banyak. Saya jumpa lagi anda malam ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.